individu, membina jati diri dan identiti diri. Betul? Kita datang lewat, semua orang cakap dia memang lewat, dia dah biasa lambat. Itu tak tahan tu cakap. Kan? Ada yang cepat, ada yang tadi cerita tu dia cepat okey tu, belum datang dah sampai. Bayangkan, tu lagi cepat. Yang dia berlumba dengan bapak dia tadi kan. Bapak aku kan, ni bapak aku lagi pula, belum datang dah sampai. Bayangkan tu. Belum datang dah sampai, tapi bila sampai tak sampai. Kan? Macam Sami Belu dulu lah cakap. Ingat tak? Sami Belu adalah satu-satunya menteri yang kita rindu. Sebab kenyataannya sentiasa menghiburkan. Kita tengah kusuk-kusuk pun rasa terhibur sangat. Kan kes postman surat-surat, kita kritik postman surat-surat. Kita akan mempertingkatkan perkhidmatan pos. Hari ni pos semalam sampai. Nak berhenti postman tu lah, macam mana dapat duit? Gila weh, semalam sampai macam mana? Berhentilah, berhenti postman tu lah. Kan? Masa tu kalau lah Barack Obama dengar kan, memang dia telefon Datuk Seri Najib, macam mana kau buat, ajar sikit kan. Rupanya maksud dia kita akan mempertingkatkan perkhidmatan pos. Hari ini pos 1 malam sampai. Perkataan seerti, penggunaan tak sesuai. Dulu kan yang kes mahkamah komplek mahkamah KL yang runtuh siling kan. Datuk Seri, macam mana yang siling boleh runtuh? Memanglah ini manusia bikin, bukan Tuhan bikin. Oh, senang betul Pak jawab, ya Allah. Betul tak? Itu satu jawapan jadi orang. Betul juga lah. Kena cakap, betul lah dia cakap. Itu fakta tau, nak kata apa lagi. Langsung dia mau dah tak tahu nak tanya apa dah. Truistik tau. Benda yang sangat betul. Ini Tuhan bikin, bumi manusia bikin, bukan Tuhan bikin. Kan? Dia ucap dekat kita akan bina jambatan dekat ini kampung. Datuk Seri, kampung ni tak ada sungai. Buat jambatan buat apa? Tak apa. Besok juga kita bina tu sungai sekali. Bayanglah mahal lagi. Tapi maknanya dia nak pastikan benda tu berjalan lancar lah kan, menjaya. Itu semangat dia kan, semangat dia. Sekarang tak ada dah kan. Kita Allahu Akbar. Lepas tu satu lagi, ingat tengok balik dalam senarai kerja kita, ada benda boleh buat, ada benda tak boleh buat. Tengok balik, cuba senaraikan. Mungkin setiap jabatan dah mula buat dah, the do and the don'ts. Biasanya private sector dia buat the do and the don'ts. Kita kena buat senaraikan. Apa benda boleh buat, apa benda tak boleh buat. Facebook, apa dia? Kita beritahu, jangan main Facebook pada waktu ni. Jadi kita boleh tahu, baca tu, kita boleh cakap. Ingat kawan-kawan, alah sekejap. Amanah. Yelah, macam tu. Betul, bayangkan kita dapat rezeki yang tak halal, bawa balik bagi anak, isteri, suami makan. Jadi apa? Kan? Ya, itu sebabnya saya cakap kan, saya paling terharu tengok apa tu, bila seorang makcik cleaner gaji RM800 lebih kurang lah, RM700-800 sebulan. Tak pernah berfikir pun satu hari nanti dia akan jadi ketua cleaner, tak nak fikir pun. Tapi kerja on time, duduk dekat bilik kecil tu, kena bangun dia sapu, dia lah paling mulia kerja memastikan tandas tu bersih sebelum orang lain nak guna balik pun. Pada waktu-waktu tertentu dapat rezeki bagi, tak pernah dia mau duit tak cukup, tak ada. Tetapi alhamdulillah anak-anak kebanyakan orang yang kerja buruh ke bawah ni anak-anak berjaya semua. Betul. Itu sebab biar dia sikit tak apa, tapi berkat pun tak. Nabi pun pesan, carilah rezeki yang halal, kerana sesungguhnya yang halal itu cukup buat kamu. Tu dia. Bang, susah pun susah bang, yang penting kita sama kan? Kan manis tu. Hero seorang Cinderella. Yang penting sama dengan abang. Iya, abang tahu. Abang mungkin bulan ni susah sikit, tapi abang akan bagi juga nafkah setiap bulan. Sebab orang suami kadang yang itu dia tak jaga. Suami kena bagi nafkah pada isterinya, walaupun isterinya bekerja, itu amanah. Faham? Dalam banyak-banyak perkara itu dia bawa balik hari ni. Sebab tadi kan macam Amah tu sebut pasal nafkah. Saya pun bawa pasal benda tu. Abang kena dengar betul tu bang. Kenapa dia cakap apa? Dia cakap walaupun saya kerja, abang tetap nak bagi nafkah. Ya ke? Ya bang, saya pun selama ni abang berusaha ke? Oh okey, ayat. Ada. Tapi suami kena bagi walaupun isterinya bekerja. Tapi kalau isteri bekerja dan isteri tak nak, boleh. Yang ni
Safi ceramah semalam. Ni abang bagi duit. Nakah pula ni. Abang ni ambil. Risau abang ni, ya Allah, saya tinggal tu berapa? RM20. Alhamdulillah bang, setelah 20 tahun RM20 dapat. Kau aku bagi untuk kau, jangan nyanyi dia aku. Ataupun sampai bagi, sayang, ya, ambil dia belanja ni, tak adalah banyak sangat, dalam RM5,000. Setuju tak perempuan? Memang mata duitan. Apa saja test tadi? Yang Safi ceramah semalam, ambil lagi belanjanya RM5,000. Abang, tak apa. Abang, saya kan kerja, saya tahu cari duit saya sendiri. Abang simpan, yang penting abang setia. Abang ambil. Abang tak apa, simpan untuk keluarga kita. Orang lelaki jangan risau, itu takkan berlaku. Ambil, tetap ambil. Kau hulu memang dia sapu ke? Tahu tak apa, kata. Betul kan? Yang ni PIN ni semua boleh baca lah. PIN ni musasaran ni semua meningkatkan kualiti hidup dan kesihatan masyarakat, mantapkan sosial keluarga dan komuniti. Memang ada keluarga pun terbabit sama. Mantapkan keluarga, insyaAllah saling mengingatkan kan? Patut menentukan kejayaan kepimpinan kita, pendidikan terusan, komunikasi berkesan, persekutuan budaya yang kondusif, semua pun sama persekitaran kita, semua tolak rasuah. The great leader start off as a great follower. Semasa daripada pengikut yang baik, kita jadi pemimpin yang baik. Dia sama politik dan cinta pentadbiran, ini tahulah. Ini boleh tengok. Bekerja dengan ikhlas, ini kau kemampuan, tidak berjudi di bawah foya-foya, berkawan orang beli bernasihat, tolak rasuah dengan tegas, pelihara maruah diri dan keluarga. Ini gambaran yang nak ditunjukkan adalah gambaran, memang gambaran sebenar yang dipotretkan. Gambar sebenar seorang budak di jalanan mengutip makanan di atas tanah untuk dia makan disebabkan dia susah sangat hidup. Itu sebab baru ni saya pergi Kemboja. Kalau siapa-siapa nak tengok boleh tengok dekat dalam Facebook Syamsul Amri Ismail Official. Kat dalam tu tengok waktu di kampung di Kemboja tu tengok, ya Allah susah betul. Bilik pun tak ada. Reban ayam kita lebih cantik daripada rumah dia. Macam mana nak cakap? Rumah dia standard pondok dekat dusun kita. Memang pondok, pintu pun tak ada. Dia hanya ada tempat nak masuk, tak ada pintu, dinding jalan-jalan. Anak 5, boleh bayang tak? Faham tak maksud saya? Susah hidup. Itu nak cakap bila negara yang macam tu, negara dunia ketiga, dengan masalah rasuah pun masih lagi berleluasa, dengan masalah integriti tidak diambil kira, kesalahan-kesalahan dilakukan dengan terang-terangan. So dia akan jadi macam tu. Itu sebabnya kita kena bersyukur. Ya Allah, jadikanlah hamba-Mu yang bersyukur. Inilah kuncinya untuk kita hidup dalam keadaan berintegriti. Itu sebab saya selalu lancarkan kempen. Ini syukur adalah vaksin anti racun dan antiseptik. Kempen yang saya lancarkan, jika semua tahu kan, ini birokrasi sebelum saya itu kempen. Perbuatan melengah-lengahkan penyampaian perkhidmatan dengan menggunakan hilaf peraturan dan sistem dalam birokrasi. Ada setengah jabatan yang kita tahu, dia bila datang, oh ni susah sikit lah, kalau ni kena jumpa dia ni, jumpa orang ni pula, kena jumpa orang ni pula, jumpa orang ni pula, lepas tu jumpa orang ni banyak tak lepas, rupa-rupanya kena hulur sikit pun dapat. Ada? Bukan tak ada. Realiti. Itu sebabnya akhirnya benda tu lambat laun akan dihidu juga. Bila orang mengadu memang kena. Itu sebab hati-hati lah kan? Hati-hati benda tu. Kita sampai ke apa? Okey. Jadi jangan sampai macam tu. Cuba tengok cerita yang Shivaji the Boss tu, lagi dahsyat. Daripada bawah sampai ke atas semua rasuah. Bayang apa jadi. Jadi benda-benda yang sepatut dapat manfaat kepada rakyat tak dapat. Kita nampak kecil tapi kesan dia besar kepada negara. Kan? Demi maruah diri kita, maruah keluarga, maruah profesional organisasi, maruah bangsa dan agama, maruah negeri. Kenapa maruah organisasi? Sebab bila seorang kena tangkap, orang tak cakap, ya Allah teruknya dia kan. Yang paling best, orang kita, dia akan label generalization, bahasa Jawa ni. Seorang staff USM kena tangkap, memang itulah kerjanya staff USM. Itu yang tak tahan. Habis semua orang kena. Wahal yang buat perangai seorang ni. Itu yang tak tahan. JPJ seorang kena tangkap, memang orang JPJ macam tu. Wahal ramai lagi pegawai-pegawai yang beramanah, beretika semua kan tak disebut. Hasil kerjana pekerja terdidik minda hati inovasi
Emosi, bersikap positif, budaya ilmu, akli dan nakli, contohkan orang-orang berjaya, contohkan akhlak Rasul, kan? Jadikan integriti itu amalan budaya, integriti itu tabiat, integriti itu kebanggaan bersama. Tanpa integriti yang aib kita ganti. Tanpa integriti yang aib kita ganti. Saya pernah ceramah di Immigration, Jabatan Immigration di Putrajaya. Tajuk dia, bicara integriti notah bertindih apabila kain terlondeh, tajuk dia. Kenapa tajuknya tu? Sebab kita macam badan kita, mula-mula ada tanda merah-merah kat tapak kaki tu. Lepas tu ada dekat bukulan ni. Kalau kita biarkan, akhirnya benda tu membesar. Bila membesar, orang takut benda tu nak mebak. Orang takut benda mebak, maka dilondehkan kain tu. Langsung benda-benda tak sepatut nampak dan nampak kan. Maksudnya kalau ada lah tanda-tanda mincut gigi apa sikit-sikit memerah tu, selesaikan cepat. Jangan besok sampai dah parah, dah bernanah dan sebagainya. Akhirnya benda-benda yang tak sepatut jadi tengok-tengok dah. Habis aib kita nanti, itu ayat dia. Bila tolong dia, tu tahu benda yang tak ada kena-mengena pun tahu. Rupanya lah dia ni pun sama lah, ini pun lah rupanya yang selama ni tak pernah ikut prosedur punya ni. Semua tahu.